Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana nak menggunakan Classroom Screen bersama-sama dengan Google Meet. Saya sangat suka menggunakan Classroom Screen kerana kita boleh buat demo juga. Memandangkan saya mengajar subjek sains dan juga subjek kimia, so kita boleh buat demo kepada pelajar secara langsung. So kita boleh assume pelajar berada di depan skrin kita, dan kita boleh buat demo daripada sekolah. Ini contoh gambar-gambar yang saya telah buat bersama dengan pelajar saya. Kita boleh buat demo dan kita boleh assume pelajar berada di depan kita. Walaupun secara maya. Sebab tu saya suka menggunakan Classroom Screen, terutamanya apabila kita nak buat simple activity yang kita nak tunjuk kepada pelajar. Contohnya untuk pelajar tingkatan 1 ni, saya nak memperkenalkan alat kepada pelajar-pelajar tingkatan 1. Alat-alat pengukuran, alat-alat radas yang berada dalam makmal. So saya menggunakan Classroom Screen dan ini sangat membantu. Ini adalah contoh paparan guru. Ini adalah contoh paparan guru. Dan guru boleh ubah mengikut kreativiti masing-masing. Nanti kita tengok bagaimana cara nak explore Classroom Screen. Ini pula adalah paparan murid. Ini adalah paparan murid. Ini apa yang murid akan nampak apabila kita menggunakan Classroom Screen. Murid juga boleh zoom kat bahagian mana yang mereka perlu fokus. Jom kita tengok bagaimana nak menggunakan Classroom Screen. Cikgu buka Google. Cikgu buka Google and then cikgu type saja kat sini Classroom Screen. Ataupun kalau cikgu dah biasa guna, nanti dia akan keluar kat wall kat sini. C ni simbol C ni. Cikgu typekan Classroom Screen. Dah ada kat situ classroomscreen.com. Cikgu enter. Dia akan keluar paparan macam ni. Dia akan keluar paparan macam ni. Cikgu boleh pilih sama ada nak launch Classroom Screen ataupun cikgu nak ambil sign up. Katakanlah saya ambil launch Classroom Screen. Nampak keluar simbol C. Inilah dia paparan Classroom Screen. Dan kita boleh explore. Ada banyak button kat bawah ni kan. Kita boleh tukar background ni. Tak nak background bukit-bukit ni, cikgu boleh tukar kepada background yang lain. Dia ada juga background animation kat bawah ni. Katakanlah saya nak gunakan background yang lebih tenang. Saya pilih background yang ni. So terpulang kepada cikgu untuk ubah background yang mana yang cikgu suka. And then yang kedua yang saya suka juga adalah random name. Random name ni bertujuan untuk kita choose pelajar secara random. Kita boleh choose pelajar secara random. Ni contoh. Katakanlah cikgu tak nak kod-kod nanti terpilih nama yang sama semasa kita buat choose ni, terpilih nama yang sama. So cikgu boleh pergi kat setting. Remember chosen student. Supaya sistem boleh ingat nama yang telah kita pilih tadi. Kita klik je kat sini. So nama ni tidak akan dipilih lagi lah. The student will not be chosen again. Supaya sistem ingat nama yang telah dipilih. So sekarang ni macam mana kita nak masukkan nama kat dalam ni? Macam saya dah biasa guna. So adalah dua kelas kat sini. Ni kelas test. So macam mana kita nak guna, kita nak masukkan nama. Kalau cikgu masukkan nama secara katakanlah cikgu masuk kat sini, ni secara terus direct kat sini. Katakanlah Rohana, Abu, Ali, Rosma. Kalau cikgu masuk macam ni direct, nama ada tapi nama ada tetapi dia hanyalah sementara sahaja. Dia sementara sahaja. Bila cikgu keluar daripada Classroom Screen dan masuk balik, nama tu dah hilang dah. So cikgu kena tarik balik. So macam mana kita nak masuk, nak bagi nama tu kekal ada kat sini, supaya dia boleh keluar macam ni. Dia boleh keluar macam ni. So macam mana kita nak buat? Cikgu pergi ke cikgu kena sign up. Cikgu kena sign up dulu. Ni cikgu sign up dulu.
Okay, apabila cikgu klik sign up with Google, okay, sebab saya dah pernah sign up, so dia akan keluar paparan macam ni. Okay, cikgu klik personalize. Okay, klik personalize. Okay, and then kat bahagian name list. Okay, kat bahagian name list, cikgu klik tambah. Okay, klik tambah. Okay, so kat sini cikgu boleh type nama student cikgu lah. Okay, cikgu boleh type contohnya nama Aisyah. Okay, Echa. Contoh Hana, Katrina, apa lagi? Henry. Okay, contoh Syakir. Okay, and then kat sini boleh tulis nama kelas. Okay, katakanlah kelas 1 Zakbar test. Okay, ni saya test sahaja. Okay, boleh Okay, so kat sini sebab kita gunakan yang percuma sahaja, maximum of 3 list reach for a free account. So tak boleh tambah dah lah. Sampai 3 sahaja sebab saya menggunakan free account. Okay, kemudian apa yang cikgu perlu buat? Okay, cikgu kena launch semula classroom screen cikgu. Okay, cikgu boleh type kat sini. Cikgu boleh type kat sini. Ataupun cikgu just klik je kat sini sebab dah ada kat wall kita. Okay, cikgu masuk balik. Cikgu launch semula classroom screen. Okay, so kita cuba tengok. Okay, cuba tengok ada tak nama. So dah ada kat sini. 1 Zakbar test yang tadi so yang ni cikgu kena setting awal lah. Sebelum kelas cikgu kena setting siap-siap ya. Okay, so boleh choose. Macam tu cara kita nak masukkan nama. So next time bila cikgu keluar daripada classroom screen ni dan esok cikgu nak masuk semula, so nama ni memang dah terpapar kat sini. Okay, so background tadi, katakanlah background tadi saya pilih background okay, background pemandangan ni. Okay, ni contoh okay, so ini terpulang pada cikgu lah. Sama juga macam tadi, cikgu boleh setting untuk tak nak pilih student yang sama kat sini. Okay. Okay, now. Okay, saya pangkah dulu. Okay, now yang ni dice. Okay, dice adalah untuk contohnya reward kepada pelajar. Okay, kita nak bagi reward ataupun kita nak buat pilihan untuk kumpulan. Okay, yang ni terpulang kepada cikgu lah. Tapi saya jarang guna lah. Yang ni lebih kepada untuk manage class. Okay, yang ni sound level. Okay, sound level untuk tengok tahap kebisingan students ke. Okay, tapi biasanya mungkin students kurang respon kan. Okay, ataupun lebih kepada bunyi lah kat sini lah, sound level. Okay, yang ni pun saya jarang tengok. Okay, kemudian yang ni yang penting, yang saya sering guna, yang saya selalu guna adalah berkaitan dengan media. Okay, media. Okay, media ni. Okay, contoh kita pergi YouTube Okay, YouTube cikgu nak mengajar dan nak masukkan juga dalam masa yang sama link YouTube kat situ. Okay, nak masukkan link YouTube. Okay, cikgu just copy sahaja. Okay, copy sahaja link YouTube. Okay, katakanlah saya nak masukkan yang ni Okay, cikgu dah standby siap-siap. Okay, cikgu copy sahaja link YouTube kat sini. Okay, kemudian cikgu pergi balik. Okay, and then paste. So kita tengok. Okay. So dia akan keluar kat sini lah. Cikgu play sahaja. Okay, so dia dah keluar kat situ. Ni contohlah. Okay, kemudian kita ada lagi media yang lain. Okay, cikgu boleh tengok. Yang ni adalah webcam. Okay, ni webcam. Okay, webcam. Ni webcam saya sekarang ni lah.
Okay, yang ni yang saya kata saya suka sangat sebab kita boleh adjust. Okay, kita boleh adjust. Okay, yang ni pun sama. Webcam ni kita boleh klik kat sini. Klik button ni untuk kita adjust. Katakanlah kita menggunakan drop cam. Okay, kalau kita guna drop cam, so keluar macam ni. Okay, macam saya menggunakan drop cam sekarang ni. Kalau yang ni menggunakan kamera hadapan pada laptop kita. Okay, so kita boleh tukar. So sekarang ni boleh tukar drop cam. Okay, cikgu boleh besarkan. Boleh besarkan atau panjangkan mengikut cikgu sukalah. Okay, so cikgu bolehlah buat demo kat sini. Buat demo untuk eksperimen dan sebagainya. Okay, ini yang paling saya suka sebab kita boleh buat demo terus kepada pelajar dan kita boleh assume pelajar berada di depan kita. Sebab kita boleh buat demo eksperimen, simple eksperimen dan sebagainya. Terpulang kepada cikgu. Okay, kemudian tu webcam . Okay, kemudian image. Okay, image ni cikgu boleh masukkan mana-mana gambar yang cikgu sukalah dalam file. Okay, cikgu boleh letakkan kat sini gambar. Okay, contoh saya masukkan gambar. Sebenarnya saya tak berapa banyak lagi gambar dalam ni. Okay, katakanlah saya masukkan gambar. Okay, saya masukkan gambar. Gambar ni lah. Okay, contoh. Okay, so dah ada kat sini. Okay, so ada kat sini gambar. Okay. Okay, selain daripada tu, satu lagi, cikgu nak mengajar, cikgu nak gunakan slide PowerPoint. Okay, nak gunakan slide PowerPoint, cikgu pergi ke embed. Okay, tapi sebelum tu cikgu kena upload dulu. Okay, cikgu kena upload dulu slide PowerPoint cikgu di dalam Google Drive. Okay, kena upload dulu slide PowerPoint cikgu di dalam Google Drive. Okay, cikgu buka Drive cikgu. Okay, buka Drive. Kemudian katakanlah saya nak masukkan Drive saya dalam kelas 1 Ibu Z ni. Okay, cikgu klik dulu. Cikgu buat folder. Okay, and then klik tambah. Okay, klik tambah. Okay, klik tambah. File upload. Pilih file upload. Okay, katakanlah saya nak masukkan okay, slide yang ni contoh. Kita tunggu slide dia proses. Okay, yang ni cikgu boleh setting awal lah sebelum daripada kelas. Cikgu setting siap-siap. Okay, cikgu hanya perlu upload masuk dalam Google Drive ni sekali sajalah. So boleh guna untuk kelas-kelas yang berbeza nanti. Okay, kelas-kelas yang lain juga. Okay, kita tunggu sekejap. Dia upload. Okay. Okay, katakanlah sekarang ni dah siap. Dah ada dah kat sini. Okay. Okay, so macam mana cikgu nak paparkan? Okay, cikgu kena setting dulu yang ni supaya dia dalam bentuk slide lah. Okay, cikgu pergi open with Google Slide. Okay, lagi sekali cikgu klik kanan, open with Google Slide. Okay, cikgu pilih yang ni. Okay, cikgu setting dulu yang ni. Okay, kemudian, okay, bila dah keluar macam ni, cikgu klik file. Okay, sekejap Okay, bila dah keluar macam ni, cikgu klik file and then cikgu ambil publish to the web. Okay, cikgu klik file and then cikgu klik publish to the web. Okay, and then pilih embed. Okay, pilih embed and then publish. Okay, klik saja OK kat sini. Okay, lepas tu cikgu copy. Okay, cikgu copy embed tadi. Okay, pergi balik kat classroom screen. Okay, and then pilih embed. Then paste kat sini. Okay, run code. Nampak? Okay, so slide kita dah keluar. Slide kita sekarang ni dah pun keluar. Okay, so cikgu boleh adjust, letak di mana-mana bahagian yang cikgu suka.
Okay, so kat sini kita ada point ni kan. Cikgu boleh klik kat sini untuk menampakkan point kat sini. Senang pelajar nak fokus. Okay. Okay. So seterusnya kita tengok pula kepada QR code. Okay, kita tengok dulu. Saya close dulu yang ni. Okay. Okay. And then kita ada QR code juga kat sini. Okay, QR code ni katakanlah cikgu bagi soalan quizzes ke. Okay, cikgu boleh letakkan cikgu punya link kat sini and then minta pelajar scan QR code. Okay. And then kita ada draw. Okay, draw. Okay, yang ni saya suka juga guna draw. Okay, sebab kita boleh menulis. Kita boleh menulis kan. Okay, contohnya tadi, katakanlah saya buka balik webcam saya. Okay, katakanlah saya setting dulu dengan drop cam. Okay, katakanlah saya letak kat sini and then kita boleh suruh pelajar tengok. Okay, tengok atas ni apa yang cikgu tulis. Okay, tengok kat sini pula. Okay, tengok kat sini. Okay, ni gambar ni. Okay, jangan lupa jawab quiz yang ni. Contohlah kan. Okay, ataupun jangan tengok pula slide cikgu. Okay, tengok YouTube yang cikgu dah paparkan. Tengok YouTube yang cikgu dah paparkan. Okay, contoh macam tu lah. Okay, so kat sini okay, tu yang seronok. Okay, cikgu boleh tulis. Okay, ada eraser juga, cikgu boleh padam. Okay, cikgu juga boleh menggunakan pen. Kalau ada pen, cikgu boleh terus tulis menggunakan pen. Pilih je color mana. Okay, cikgu boleh tulis menggunakan pen. Okay, 5 tambah 3 contohnya. Okay, ataupun kalau cikgu tak ada pen, jangan risau, cikgu boleh tulis menggunakan mouse sahaja. Okay, cikgu boleh tulis menggunakan mouse. Okay. Yeah. Okay. And then, selain daripada tu, kita ada teks. Okay, teks ni, kalau cikgu nak tulis, apa-apalah. Okay, cikgu nak tulis. Okay, katakanlah cikgu nak tulis. Okay. Jelaskan. Okay, jelaskan alat. Okay, jelaskan kegunaan alat pengukuran. Okay, contohlah. Cikgu boleh tulis macam ni lah. Okay, kemudian kita ada juga word symbol. Okay, word symbol ni ada 4 word symbol kat sini. Nak suruh pelajar silent. Okay, whisper. Okay, ataupun ask neighbor. Okay, bagi dia berbincang. Ataupun works together, bekerja bersama-sama. Okay, yang ni cikgu, kalau cikgu malah cakap, cikgu just letakkan simbol macam ni. Okay, and then kita ada juga traffic light. Okay, traffic light kat sini. Okay, kita ada 3 traffic light macam kita guna dalam kelas. Okay, hijau maksudnya faham, ataupun jom kita mulakan kelas. Okay, kuning kurang faham. Okay, ataupun kita cikgu bagi masa untuk pelajar jawab soalan ke. Okay, ataupun okay, merah masa dah tamat, ataupun ada yang pelajar tidak faham. Okay, so ini traffic light, saya suka juga guna. Dan lagi kita ada timer. Okay, timer ni contohnya sekiranya cikgu buat quiz dengan pelajar. Okay, cikgu buat quiz dengan pelajar and then cikgu boleh set masa. Okay, cikgu boleh set masa. Cikgu boleh set masa ataupun kurang ataupun tambah lagi. Okay, cikgu boleh set masa Okay, ini timer lah. Ni panjang sangat sampai 9 minit kan. Okay, so cikgu boleh adjust kat sini. Okay, boleh adjust kat sini bila cukup masa dia akan bunyi. Bila cukup masa dia akan bunyi. So pelajar kena stop. Okay, so ini timer. Okay, and then kita ada juga stopwatch. Okay, stopwatch kat sini. Okay, cikgu bagi apa? Nak guna stopwatch untuk apa-apa aktiviti lah. Okay, ada stopwatch juga kat sini.
And then kita ada clock. Kita boleh paparkan masa kepada pelajar. Cikgu boleh kecilkan. Okay, cikgu boleh kecilkan masa ni. Kita nak besar sangat kan? Okay, boleh kecilkan, susun letak kat tepi ke, supaya kita alert dengan kelas kita. Okay. And then, ni saya susun letak sini. Okay, kemudian kita ada juga kalender. Okay, kalender pun sama. Okay, supaya kita alert dengan tarikh. Okay, bagi tahu kat pelajar, kena hantar bila-bila. Tengok tarikh betul-betul. Okay, cikgu nak kamu siapkan homework tu. Okay, 13 hari bulan ataupun 14 hari bulan, 15 hari bulan should be kena hantar. Okay, so pelajar akan alert dengan tarikh. Okay. Ni contoh lah. Okay, cikgu boleh letak je kat mana-mana. Boleh kecilkan dan letak susun kat mana-mana yang cikgu suka. Okay, katakanlah cikgu dah nak mula kelas. Okay, cikgu dah nak mula kelas. Okay, so nampak mouse tu bergerak. Okay, cikgu boleh susun kat mana-mana lah yang cikgu nak susun. Okay, bahagian mana-mana yang cikgu rasa cikgu nak susun, cikgu boleh susun. Contoh, contoh saya buat macam ni lah. Okay, contoh cikgu buat macam ni. Okay, saya kecilkan lah sikit gambar saya sebab saya tak ada nak buat demo. Okay, saya kecilkan macam tu. Okay, so ada random name kat sini. Contoh tadi, kalau cikgu rasa macam banyak sangat, tak payahlah. Okay, lupa pula. Random name ni cikgu boleh pilih background. Katakanlah cikgu nak buat background warna ni. Cikgu boleh pilih background lah. Okay, so boleh kita choose. Okay, nampak lagi menarik lah. Okay, yang ni boleh pilih background, letak kat bawah ni. Okay, contoh. Okay, so setelah cikgu dah setting dah cikgu punya classroom screen, kita boleh buat perbesarkan dia. Yang ni kita boleh klik kat bawah untuk kita hidekan dia. Okay, yang ni untuk full screen macam ni. Kita boleh buat macam ni lah. Untuk kita buat full screen dan cikgu boleh ejah balik cikgu punya kedudukan. Cikgu boleh adjust semula kedudukan ni. Okay, cikgu tengoklah mana yang cikgu rasa sesuai nak guna. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak pamerkan kepada pelajar kita? Okay, kita boleh pamerkan classroom screen ni yang semua ada video, ada slide, okay, ada username, ada gambar, okay, ada video cikgu juga, okay, ada gambar cikgu juga yang cikgu boleh hi dengan pelajar, yang cikgu boleh tunjukkan apa orang panggil demo kepada pelajar. Okay, cikgu pergi kepada, okay, ni saya tutup dulu. Okay, cikgu pergi kepada Google Meet. Okay, cikgu dah siap setting. Okay, bila cikgu dah siap setting, cikgu pergi kepada Google Meet. Okay, pilih Meet. Katakanlah new meeting. Start instant meeting. Okay, and then okay, sekarang ni ni cikgu boleh copy link lah. Okay, untuk bagi kepada pelajar. Okay, so macam mana kita nak share dengan pelajar tadi? Okay, cikgu present now. Okay, klik present now. Okay, your entire screen. Cikgu share sahaja. Okay, cikgu share sahaja. Dan cikgu pun buka lah cikgu punya screen ini. Bila cikgu share, cikgu buka yang ini sahaja. So tak perlu cikgu nak buka banyak-banyak. Okay, cikgu nak tunjukkan video, YouTube, cikgu nak tunjukkan slide, cikgu nak buat username. So tak perlu buka banyak-banyak. Cikgu lepas je cikgu present now, you are presenting. Okay, cikgu pun buka classroom screen cikgu. Semua ada di sini. So classroom screen should be kena setting lebih awal. Kalau rasa macam rimas banyak sangat, okay, cikgu boleh klik kat sini. Turn off full screen. Okay, cikgu turn on full screen. So nampak full screen kita. Okay, so contoh cikgu tengah mengajar. Okay, hai anak-anak murid cikgu yang tersayang. Okay, cuba tengok sekarang kita tengok video. Okay, semua sekali tengok video. Nanti cikgu akan bagi soalan. Okay, contoh. Okay, lepas tu so semua ini dalam satu screen sahaja. Okay, and then cikgu tunjukkan pula slide PowerPoint. Cikgu boleh point kat sini sebab kita boleh pilih kat sini. Okay, kita boleh pilih. Ni nak bagi nampak menarik perhatian murid.
Okey, sekarang ni semua sekali tengok mana? Semua sekali tengok slide cikgu. Tengok slide cikgu. Okey, and then tiba-tiba cikgu nak buat quiz. Okey, boleh choose name kat sini. Okey, boleh choose name. Ni terpulanglah kepada cikgu. Cikgu boleh tukar kelas juga kat sini. Mana-mana kelas. Okey, tengok kelas cikgu tadi. Yang mana? Okey, and then sekarang ni semua pelajar sila tengok gambar ini pula. Okey, apa yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan gambar tersebut? Okey, semua faham? Okey, faham. So, cikgu boleh klik hijau. Semua faham. Okey, ada pelajar tanya soalan, ada yang kurang faham. Okey, cikgu boleh klik warna kuning dulu. Okey, cikgu jelaskan. Okey, so kalau dia dah clear, hijau balik. Okay, and then cikgu boleh alert juga dengan masa kat sini. Okay, itu saja perkongsian saya. So, bila dah tamat kelas, cikgu patah baliklah kepada Google Meet cikgu tadi. So, dalam satu page ada semua. Itu yang saya suka sangat. Ni cikgu boleh besarkan lagi. Cikgu boleh besarkan lagi supaya cikgu boleh buat demo dengan lebih best. Okay. Okay, boleh Okay, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.